Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alaihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la mayyitan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa sirtaha ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Timbalan Pengurusi Masjid, Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan bilal, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Salam 29 Ramadan. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita dan seterusnya insya-Allah. Jadi pada pagi ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sebab orang mood nak raya dah, jadi saya pilih satu tajuk. Tajuk dia lupa, Aidil Fitri dan pusaka sampai bila nak berbalah. Itu tajuk dia. Boleh dah tuan? Sekadar itulah. Jadi saya mukadimahkan dengan satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada sana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sana Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman satu zaman, ma yubali ar-rajul min aina asaba al-mal min halalin am haramin, atau kama qala rawahu an-Nasa'i. Ma yubali ar-rajul, seseorang tak akan hiraukan, min aina asaba al-mal, daripada mana dia dapat harta, min halalin, daripada sumber yang halal, am haramin, ataupun daripada sumber yang haram. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut, tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ditanyakan beberapa soalan. Salah satunya an malihi, daripada hartanya, min aina iktasabahu, daripada mana dia dapat harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan ke mana dia infakkan harta ataupun dia belanjakan harta tersebut. Bila kita sebut tentang harta, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan harta ni menyeronokkan. Allah sifatkan harta ni sebagai zinah, perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, harta benda dan anak pinak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Bila tuan-tuan tengok harta yang kita ada, tak kira berapa banyak yang tuan-tuan ada, sikit ke banyak ke, asalkan ada harta, kita rasa seronok, beronok-ronok seronok. Apatah lagi kalau harta tu banyak, melimpah ruah, sehingga lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berseronoklah manusia dengan harta tersebut. Dan kalau tengok pula al-banun, anak-anak, cucu, cicit, ciut, piut yang balik raya, alangkah seronoknya tuan-tuan haji maupun hajah sekalian, sebab anak-anak balik berduyun-duyun raya. Siap pesan lagi, kalau koma balik jangan kongsi kereta, biar jam jalan raya tu. Sebab kalau tak jam, tak raya, dia kata. Supaya apa? Mak boleh tunjuk pada jiran sebelah, kamu ada kereta baru. Maka seorang satu bawa kereta. Bukan di Meru dah, bukan Meru Hat. Tak ada, tempat lain. Tempat lain. Maksudnya, kita rasa seronok anak cucu balik. Tak ada yang rasa serabut. Allah, cucu balik serabut aku. Tak ada. Biasanya seronok, bahkan kita sampai tak tidur. Memandangkan bilik kita, cucu pun tidur bilik kita. Tak boleh tidur. Masya Allah, tabarakallah. Dan salah satu punca kepada harta yang kita dapat, kadang-kadang daripada harta warisan, harta pusaka. Yang mana hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sampai ada tahap harta pusaka yang kita dapat itu sangat banyak. Semalam ada seorang minta saya kira harta pusaka. Lama sangat tak bagi lagi. Harta tak banyak, sekitar 300,000 lebih ya. Tetapi mempunyai 7 lapis kematian. Saya buat kiraan, ambil masa 2 jam setengah tuan-tuan untuk kira. Dapat angka pembawah dia 661, cecah ratus juta angka pembawah. Dapat sikit je.
Bayangkan 300 ribu lebih kena bahagi dengan 600 juta tu, berapa sen sangat dapat. Tapi darab dengan bahagian-bahagian yang layak oleh terima ahli waris. Bila tanya berapa lewat sangat ni? Oh, tangguh, suka tangguh, relax. Last sekali, mati gambar, 7 orang mati. Saya pernah buat kiraan sampai 13 kematian. Tapi tak ada sampai 13. Bukan saya mati. Sebab banyak sangat pertukaran. Sekejap-kejap dia tambah. Sekejap-kejap dia tambah. Last sekali saya kata, kira sendirilah. Sebab kita kena ambil masa, tuan-tuan. Dan kita tak kena kancas. Kalau saya buat secara profesional, okey, saya boleh kira, tuan kena bayar saya dalam 100 contoh. Kita tak buat gitu. Cuma jangan duduk main. Sekejap tukar. Sebab bila bertukar je, kita kena mula daripada awal balik. Sebab kita kira manual saja. Nak sampai kertas kajang tu kita gabung stapler, jadi 4 kertas kajang untuk kita buat kiraan. Saya tak nak isu yang tu. Cuma nak isunya bagaimana manusia sanggup berbalah dengan sebab harta pusaka. Tak. Tu sebab orang Melayu sebut dalam satu kata-kata Melayu Arab, al-fulus fid dunya. Al-fulus, duit. Fid dunya. Berebut. Sampai sanggup raya tak balik. Kalau balik pun tak duduk dalam rumah pusaka. Duduk tempat lain, sewa homestay. Padahal rumah bapak besar, sewa homestay. Adik-beradik ada, tak boleh. Saya tak boleh tengok muka adik-beradik saya. Saya benci. Pusaka. Sedangkan hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala, pusaka hadir untuk memberi rahmat kepada seluruh ahli waris. Memberi satu keseronokan. Selepas kamu menghadapi alam kesedihan, ayah mati, mak mati, akhirnya kamu dapat sedikit labaan, iaitu harta pusaka yang boleh kamu gunakan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kat Malaysia kita ni harta pusaka yang beku saja sudah cecah 70 bilion, 64%. Mana sebahagian besarnya harta orang Melayu Islam. 1/6 daripada jumlah tanah yang berada di Malaysia ni masih lagi milik orang mati. Nama orang mati lagi, tidak ada perubahan. Bila tanya berapa tak selesai ni, sabar, relax dia tu sampai mati pula adik-beradik yang lain. Tak ada merasa si fulan dapat ke cucu. Kalau dapat, ada satu kes di Kuantan, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni si fulan tu mati, adik dia mati seorang. Abang ada 2 orang. Asalnya 3, campur adik perempuan 4. Seorang 4 orang. Seorang meninggal dunia, laki. Tinggal 2 laki-laki, seorang perempuan. Yang abang yang sulung orang besar, VVIP. Seorang peguam yang terkemuka juga di belah Pahang. Seorang peguam, bukan peguam sivil, peguam syar'i, sama, 2. Tapi apa yang dibuat pada adik perempuan dia, langsung tak bagi muka pada adik perempuan. Adik perempuan bagi cadangan, senyap. Kami berdua sudah bincang. Apa je perbincangan, adik dia senyap. Baru ni adik dia mati, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan kita kabur terpampang wajah menyesal pada abang-abang dia. Ada kebun tanah, kebun durian. Kebun durian, tuan-tuan banyak kebun ni. Ni kebun durian. Ada bahagian adik dia dalam kebun durian. Setiap kali musim durian, adik tak sempat nak ambil, nak makan, nak jual. Habis abang-abang dia jual. Orang kaya dah, tuan-tuan. Orang haid-haid lah. Orang meru haid. Bukan orang meru haid, orang di Pahang haid sana lah. Orang kaya. Tapi macam dia minum air laut, yang air laut tu bila banyak minum, makin lagi dahaga. Dia buat gitu ke adik perempuan dia, dan adik perempuan dia meninggal dunia baru ni. Mati dalam tidur. Tak kira lah mati macam mana. Cuma nak sebutnya, sedihnya Masya Allah tabarakallah. Tapi boleh tak kamu hidupkan balik, dan kamu qada balik apa yang telah kamu lakukan pada adik kamu? Tak sempat dah, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tajuk saya pilih pada hari ini, hadirin sekalian. Sempena Ramadan, Syawal yang 2 tahun tak boleh nak balik. Tak kira lah tuan-tuan duduk daripada negara lain, negeri lain, ataupun negeri yang sama, ataupun tempat yang sama. Kalau hari raya Syawal ni, ambil kesempatan untuk kita minta maaf kepada adik-beradik kita. Turunkan ego kita serendah-rendahnya. Nabi kata tidak halal seorang mukmin tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Lebih 3 hari. Bayangkan kalau 3 tahun, 30 tahun, 13 tahun, bertahun-tahun tidak tegur sapa dengan adik-beradik. Bagaimanakah balasan yang Allah nak bagi pada kita?
Dan riwayat yang lain, siapa yang mati tidak bertegur siapa, dakhalan nar, masuk neraka. Berbaloi tak kita berbalah dengan satu lak tanah, berbalah dengan adik-beradik, akhirnya kita masuk neraka, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Banyak berlaku kes macam tu. Jadi hadirin macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengikut sedikit pengalaman yang saya ada lah, ingatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang banyak harta ni. Kalau kita dapat anak-anak yang saleh salehah, walhamdulillahi rabbil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat nampak ketokohan kepada anak-anak kita, kita masih hidup, dia dah mula dah bunyi, rumah ni nanti kalau abah tak ada, depan kita tu, kalau abah tak ada, maknanya anak deraka ni macam Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan dapat, kamu yang akan dapat. Mana boleh dia sebut gitu depan ayah yang masih hidup. Apatah lagi kalau kata abah, cepat bagi harta ni abah. Kalau abah mati nanti macam mana? Kami ni macam mana? Tengok tuan-tuan sekalian. Pernah saya jumpa kes seorang mengadu pada kita, ustaz, ayah saya mati, tak ada harta dia tinggal kecuali tapak rumah dengan tanah rumah ni. Dia ada hutang, ustaz. Siapa nak kena bayar hutang dia? Saya kata kena bayarlah, pakai harta yang dia ada. Dia tak ada harta, ustaz. Nanti kau sebut tadi rumah dengan tanah. Ayalah tu harta dia, ustaz. Tapi kami duduk situ. Saya kata kalau tuan ada duit yang boleh selesaikan hutang ayah tanpa perlu jual tanah tersebut, sila bayar. Dia kata saya pun tak ada duit. Tak. Air citra pun habis dah. Habis dah. Nak mohon 10,000 pun tak ada duit dalam KWSP. Macam mana? Saya kata kalau gitu kena selesaikan masalah ayah kamu, sebab ayah kamu dalam kubur sekarang. Ingat tuan-tuan, hadis menyatakan bahawa orang berhutang dalam kubur, dia dibelenggu dan dipenjarakan. Tak sahlah kita kata kita mati syahid. Kita lah orang paling banyak solat tarawih. Kita lah paling banyak sedekah, tapi kita ada hutang tak bayar, tak masuk syurga, tuan-tuan, macam Allah SWT. Bahkan kata Nabi SAW, roh seorang mukmin tergantung dalam kubur dia sehingga dibayarkan hutang-hutang dia. Nak bayar hutang pakai duit yang ditinggalkan ataupun harta yang ditinggalkan. Dia kata, ustaz, saya tak setuju cara dengan ustaz. Mana boleh saya jual rumah ni? Mana boleh saya jual rumah ni, tanah ni? Mana kami nak duduk? Ada jawapan dia. Maka saya khabar kat dia, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, dekat Ipoh ni banyak rumah sewa. Banyak rumah sewa. Nak satu Malaysia rumah sewa buat satu prima dia. Nak rumah sewa, Meru Heights banyak rumah kosong. Meru 2B, 2A, 2C, banyak rumah kosong. Tak masuk lagi Taman Jati, Taman Meru, Gerbang Meru Indah, Manjoy, Lorong Tapah, Lorong Ikan, Jerung, macam-macam ada banyak lorong. Banyak rumah. Tempat yang untuk kita pindah randah. Tapi ayah kamu macam mana dia nak pindah? Kita risau diri kita sebab kita hidup di dunia. Bagaimana risaunya ayah kepada kamu tak risau kepada ayah yang dalam kubur, yang tak tahu macam mana kehidupan dia? Maka tolong selesaikan hutang dia. Baru dia sedar, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tak sedar. Hutang tak boleh kompromi. Lebih-lebih lagi hutang kepada Allah dan hutang sesama manusia. Ayah tak puasa, kita tak bayar fidyah dia. Tak apalah, tu urusan ayah lah. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Idza matal insan inqata, bila mati seorang manusia, inqata amaluhu illa min salasah. Terputus amalan, tak boleh buat apa dah. Dia tak puasa, dia tak boleh bangun. Ya Allah, saya nak puasa hari ini walaupun saya dalam kubur, nahi kabinai. Tak boleh. Saya nak salat, tak boleh. Nak sedekah, tak boleh. Inqata, terputus. Siapa yang boleh harap? Anak-anak kena selesaikan masalah. Tapi masalah anak-anak pula berbalah antara satu sama lain. Siapa tidak bertegur siapa. Di Kuala Kangsar, saya pernah cerita banyak kali ke tempat tuan-tuan. Siapa tahap sihir menyihir antara adik-beradik sebab harta pusaka. Tuan-tuan sekalian, faraid namanya bonus. Bonus ni orang boleh bagi, orang boleh tak bagi. Kerajaan bagi bonus pada kaki tengah awam. Dia boleh bagi, dia boleh tak bagi. Kita ada staff, kita boleh bagi, kita boleh tak bagi. Begitu juga faraid. Faraid ni satu benda bonus. Tidak memada kita berbalah antara adik-beradik disebabkan sedikit mata benda dunia yang sedangkan kita boleh cari. Tapi itu yang terjadi di hadapan kita. Saya tak rasa yang tuan-tuan hadir pada subuh hari ini semua ada yang berbalah. Saya mungkin tak rasa macam tu. Cuma kalau ada kenalan kita yang ada macam tu, khabar kat dia, tuan-tuan, ya Allah. Seperti mana hadis Nabi SAW, tidak halal bagi seorang mukmin bergaduh lebih 3 hari.
Maka orang yang paling baik antara keduanya itu yang memulakan dengan salam. Jumpa dia, Assalamualaikum. Dia bagi salam. Walaupun abang tak jawab salam, adik tak jawab salam, kakak tak jawab salam, tak apa, kita bagi salam. Assalamualaikum. Hulur tangan nak bersalam, dia tepih tangan kita, tak apa. Kitalah yang paling baik ketika itu. Maka janganlah putus asa, teruskan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk merapati keluarga kita itu, walaupun kita tahu abang itulah yang mentek darah tanah pusaka. Maka kita rapat dengan dia bukan nak rebut harta, cuma nak bermaaf-maafan. Apa yang abang makan, saya halalkan. Kalau boleh halal. Tapi itu yang terbaik. Sebab ada yang kita risau, ada orang banyak tanya, Ustaz, ada kakak saya ambil hak saya, abang saya ambil hak saya halal. Saya kata halal satu hal. Kena sedarkan dia tu satu hal yang lain. Kita halalkan perbuatan dia tu, alhamdulillah. Tapi kita kena sedarkan perbuatan abang tu tak boleh. Maka nak sedarkan inilah yang jadi satu dakwah kepada kita, kepada abang dan kakak kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dia kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Bagaimana akhir zaman nanti ada setengah manusia yang dia tak kisah daripada mana dapat harta tersebut. Bila keluar duit ke bilik SP, maka ada yang mengatakan ulama keluar fatwa kena keluarkan zakat 2.5%. Dia kata ni kan duit saya, kenapa pula nak keluar zakat? Memang duit kamu lah kena keluar zakat. Takkan duit jiran kamu keluarkan duit. Kena keluarkan zakat. Dia kata tak payah zakat Ustaz, saya hutang pun banyak. Baik zakat pada diri saya sendiri. Gitu pula. Ni banyak manusia macam ni, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, orang yang terlibat dengan perkara-perkara macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyediakan satu tempat yang terbaik untuknya di akhirat, tetapi satu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan soal satu persatu. Seperti mana hadis yang kedua saya baca, min aina iktasabahu. Allah tanya dan kita jumpa dengan Allah, tuan-tuan, farda, seorang-seorang. Dia panggil Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq. Tu Nabi kata, elokkan nama anak-anak kamu. Letak biar nama comel sikit. Muhammad ke, Ali ke, Abdul Rahman ke, start nama. Jangan nama flat-flat, Mitsubishi, Toyota, Corona, macam-macam nama anak. Letak nama terbaik. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, laisa bainana wa bainallah turjuman. Tak ada siapa antara kita dengan Allah. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada kita kata, ya Allah, kejap, saya panggil isi saya, mana Fairuz, mana Fairuz, teman abang, tak ada. Mana anak-anak Umar, tak ada. Laisa bainana wa bainallah turjuman, tak ada. Maka Allah akan soal kata orang Terengganu. Orang belah sini kata one by one. Siapa yang dapat hisaban yasira, hisab yang mudah, alhamdulillah, selesai. Tengok nama, solat, jaga, alhamdulillah, selesai, khalas, masuk syurga. Yang kita risau jenis sangkuk-sangkuk ni. Nama, saya Bakri bin Said Ishaq. Harta, banyak harta ni. Bukan harta saya, tengok ni. Ni, gaji. Dulu kerja kaki tengah awam kan. Ya, grade berapa? 44. Berhenti dah. Ni gaji ni mahal, kerja malah macam mana? Sudah. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak kata saya waktu tu puasa, ya Allah. Tak payah. Itu baru satu cabang rezeki kita dapat. Bagaimana cabang pusaka yang kita dapat daripada harta yang haram. Kamu ambil hak adik kamu ambil hak kakak kamu ambil hak abang kamu ambil hak orang lain. Bagaimana keadaannya? Yang kita nak jawab di hadapan Allah Rabbul Jalil nanti. Tak ada boleh, tuan-tuan, ya Allah, kecuali kita pergi jumpa balik dengan adik-beradik kita, mohon maaf. Saya pernah cerita pada tuan-tuan waktu saya mengajar di Al-Barakah. Awal-awal dulu tahun 2006, 2007, 2008 gitulah sekitar tu. Seorang pakcik yang dulu ayah dia sebelum mati pergi pejabat tanah panggil dia, tukar nama dia. Tujuannya untuk dia pegang amanah tanah ni, lepas ayah mati mudah kamu nak bagi ke adik-beradik. Tapi pakcik yang jumpa saya ni almarhum dah. Dia ni ambil tanah tu bila ayah dia mati, dia menterdarah seorang. Dia ambil seorang. Sampailah saat saya menyampaikan kuliah pada maghrib tersebut, habis kuliah, pakcik dia datang jumpa saya. Matanya merah, macam kena rasuk. Rupanya menangis, tuan-tuan, Allah SWT. Dia menangis sebab apa? Dia kata, Ustaz, mujur Ustaz ingatkan saya. Dia kata, mujur Ustaz ingatkan saya. Saya dah ambil harta adik-beradik saya, semua bahagian dia, saya seorang yang makan.
Tolong saya ustaz, dia kata. Saya kata, pakcik saya tak boleh nak tolong kecuali bagi nasihat saja. Serah balik hak yang pakcik telah makan. Dia kata, adik-beradik saya semua mati dah. Saya seorang je hidup lagi. Saya kata, bahagian dia tu mari saya tolong kira dan bagi kepada waris-waris dia. Bagi waris-waris. Dia bagi, muju ada pitih. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi balik. Ini mana tuan-tuan Allah kesedaran yang perlu ada, khususnya pada bulan Syawal. Kita nak sambut Syawal. Datang hari raya ni. Bukan sekadar balik ziarah, menziarahi. Antara salah satu lagi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bermaafan antara satu sama lain. Tak apa kita rendahkan ego kita walaupun kita bertaraf seorang yang VIP, ada pangkat dan sebagainya. Memang kita salah dengan adik-beradik kita. Turunkan ego kita, minta maaf. Sebab itulah satu yang paling baik yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah nak daripada kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu sebab hadirin sekalian, penting kepada pengajian ataupun pengetahuan kita kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengata, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia urusan agama. Kalau nak tengok kita ni Allah nak kebaikan, Allah fahamkan kita urusan agama. Cara salah satu Allah nak fahamkan kita urusan agama, masjid buat kuliah, tuan-tuan mari duk congok dengar kuliah. Maknanya Allah nak kebaikan kepada tuan-tuan. Tapi mafhum mukhalafah, kalau Allah tak nak kebaikan kepada kita, Allah jahilkan kita urusan agama. Berapa ramai orang yang jahil urusan agama, halal dan haram, tidak dirisau. Yang penting art, seni, dia nak seni. Inilah seni saya. Maka dia bangga kesenian walaupun dia telah mencari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira tentang macam ni baru ni viral lagu kelepuk-kelepuk apa benda lagu, kelepuk-kelepuk raya. Bagaimana cacing 2-3 ekor tentang Allah Subhanahu Wa Taala bergedik-gedik. Maka JAKIM panggil. Pihak Kementerian Penerangan panggil. Bagi ingatan, jangan buat macam ni lagi. Apa dia kata, ini seni. Tok tak ada diam, keluar pula seorang lagi. Buatlah video klip dah, muah-muah raya. Apa kita nak tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalangan manusia ni ada orang yang duk main dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, duk buat benda-benda yang merepek, yang mencari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, contoh kita ada satu aplikasi dalam Facebook, dalam internet, namanya TikTok. TikTok ni tuan-tuan sekalian, satu sisinya baik. Sebab kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia ada al-wasailah laha hukm al-maqasid. Wasilah ni ada hukum dia, tujuan dia apa. TikTok ni boleh jadi benda bagus, boleh jadi benda tak bagus. Kalau orang buat live, ada orang bagi sumbangan, tuan-tuan boleh guna sumbangan tersebut untuk tempat-tempat lain. Contoh sahabat kami Ustaz Firdaus di Merbuk, Masjid RNR. Pernah dengar tak Masjid RNR? Di Merbuk. Masjid yang canggih, macam RNR masjid tu, cantik. Boleh buat dekat Meru ni insya-Allah. Nah, sebiji macam RNR dan sangat baik. Dia buat live. Dia buat live, banyak orang bagi sumbangan, duit tersebut dibagi balik ke masjid. Tapi sebalik, dalam satu sisi ada setengah manusia menggunakan medium TikTok ni, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melakukan maksiat secara live. Orang tetap bagi hadiah kat dia dan dia gunakan duit tersebut. Maka termasuk pada hadis yang kita baca tadi, akan datang pada satu masa iaitu manusia tidak hiraukan daripada mana dia dapat harta tersebut, daripada halal ataupun daripada yang haram. Maka akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ceramah panjang. Jangan risau, don't worry, be happy. Isyraq kita habis. Syuruk kita habis. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut tadi, kalau Allah nak kebaikan kepada kita, Allah akan fahamkan kita urusan agama. Jadi balik nanti tuan-tuan Allah, kalau ada anak menantu menanti kita balik, memesanlah kita antara mereka. Kalau ada di kalangan mereka yang tengah duk balah harta pusaka, maka suruh mereka duduk bersama-sama, bincang baik-baik. Jangan duduk berbalah antara satu sama lain. Berbalah tidak selesaikan masalah, tapi akan menambah masalah dalam keluarga kita. Banyaklah pengalaman sedikit yang kita boleh bincang ataupun kita boleh sebut kepada tuan-tuan. Pernah saya dijemput di di Gunung Rapak. Sama juga. Isunya ayah dia kahwin dengan seorang janda.
Ayah dia waktu tu dah ada 3 orang anak. Kahwin dengan janda. Janda tu ada seorang anak. Ayah dia orang kaya. Belah gunung-gunung ni kaya belaka orang, masya Allah. Gunung-gunung ni, bukit-bukit ni. Jadi waktu tu ayah dia tokep teksi. Ada banyaklah teksi waktu zaman dia kaya tu lah. Jadi bila dia kahwin dengan mak si fulan ni, ada dah anak seorang. Kemudian mati si ayah. Ayah mati. Meninggalkan isteri seorang, isteri baru tu lah. Isteri lama meninggal dah. Isteri baru seorang, meninggalkan anak sendiri 3 orang, anak tiri seorang. Waktu tu kalau ayah tu mati, anak tiri tu dapat tak? Tak dapat. Sebab tu anak tiri, nama dah anak tiri. Anak tiri takkan dapat daripada bapak tiri. Dan kita pun takkan dapat daripada anak tiri pusaka. Isunya tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu mati pula mak tu. Mati mak. Tak ada nak bagi pusaka lagi, mati mak. Bila mati mak tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, 3 anak daripada lelaki tadi tu, dia pun bahagi harta sama dia je. Dia terlupa tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian mak tu ada waris lain. Iaitu siapa dia? Tu abang ataupun tiri dia tu. Ada hak daripada harta ibu dia. Bila mana anak tiri tu menuntut, dia kata kamu kena sedar diri, dia kata. Waktu ayahku kutip kamu dulu, dia mari start kutip lah. Istilah kutip teruk dia guna. Sedangkan waktu mak dia tu kahwin dengan ayah dia tu, budak 3 orang ni kecil lagi. Kecil. Bukan besar bapak dah, besar saya dah. Kecil lagi. Maknanya ibu tiri ni lah yang jaga 3. Termasuk anak dia sendiri, 4 orang. Tapi dia kata ingat waktu kutip. Waktu bila dia ingat tahu? Waktu dia kutip tu. Tapi dia apa gitu. Nah sekali si fulan ni datang jumpa saya, dia kata ustaz tolonglah saya ustaz. Tolong datang rumah. Tolong cerita sikit kat mereka ni. Hukum sikit. Tolong cerita. Maka saya kata boleh ke saya datang? Boleh ustaz. Kalau saya cakap mereka tak dengar. Sebab saya ni orang bukan ada nak. Orang kebanyakan dia kata ustaz tolong cerita sikit. Tadi saya pun pergi Gunung Rapak. Baca waja'anna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Baca belaka ayat kursi baca. Takut ni. Takut dia pelempang kita Allah. Walaupun saya tak apa nak takut orang. Takut dia pelempang. Kita pun ada lempangan juga. Bukan dia seorang. Tapi sebab kita masuk